Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 4. Polis telah mengenal pasti identiti mayat lelaki yang ditemui dalam keadaan rentung di sebuah kebun kelapa sawit di Bukit Karong, Semeling di Membok Sungai Petani Jumaat lalu. Ketua Polis Kedah, Datuk Faisal Saleh berkata, mangsa berusia 60-an merupakan orang kurang upaya hasil pengesahan ahli keluarga mangsa. Katanya mangsa seorang lelaki tempatan berusia 60-an dan merupakan OKU. Buat masa ini, kes ini diklasifikasikan sebagai mati mengejut kerana kita tengok tiada unsur-unsur jenayah. Bagaimanapun, siasatan masih sedang dijalankan. Faisal turut memaklumkan polis masih menanti laporan penuh berdasar siasat daripada Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahia. Setakat ini, jelas beliau, polis sudah menemu bual keluarga mangsa dan siasatan masih dilakukan. Pada Jumaat lalu, seorang mayat lelaki ditemukan dalam keadaan terbakar lebih 90% di sebuah kebun kelapa sawit di Bukit Karong, Semeling. Mayat itu ditemui oleh seorang penjaga kebun buah-buahan ketika sedang menghalau kera yang memasuki kebunnya. Nombor 3. Notis kompaun dikenakan terhadap peniaga murtabak di Bazar Ramadan kerana didapati cuai semasa pengendalian makanan menyebabkan kehadiran cubisan kain pengelap dalam makanan berkenaan. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan memaklumkan siasatan lanjut melalui program keselamatan dan kualiti makanan turut mengenal pasti beberapa kesalahan dilakukan pemilik gerai, termasuk tidak membuat pengasingan yang jelas untuk bahan mentah dan makanan yang telah dimasak, menggunakan kain pengelap tidak bersih dan tidak memakai pakaian pelindung diri dengan sempurna. Katanya justru tindakan penguatkuasaan telah diambil terhadap gerai yang menjual makanan tersebut dengan mengeluarkan notis kompaun di bawah Peraturan 32/1/B Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Menurut kenyataan itu, susulan aduan tular di media sosial mengenai pencemaran makanan di Bazar Ramadan Desa Pandan di Kuala Lumpur baru-baru ini. KKM sentiasa menjalankan pemantauan dan pemeriksaan di semua gerai Bazar Ramadan seluruh negara dan sehingga kini sebanyak 10,570 premis telah diperiksa. KKM turut mengingatkan peniaga premis makanan untuk meningkatkan tahap kebersihan dan keselamatan makanan di premis masing-masing bagi mengelakkan sebarang pencemaran silang dan kehadiran benda asing dalam makanan yang dijual. Katanya cuaca panas ketika ini juga boleh menyebabkan pembiakan bakteria lebih panas dan menyebabkan makanan cepat basi daripada kebiasaan. Orang ramai dinasihatkan untuk mengutamakan keselamatan makanan sepanjang Ramadan ini dalam memilih apa sahaja juadah berbuka. Sebelum membeli, perhati dan pilih serta amalkan lihat, hidung, rasa kerana ia langkah paling mudah untuk mengelakkan keracunan makanan. Menurut KKM, peniaga makanan yang didapati tidak mematuhi kehendak di bawah Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya boleh dikenakan tindakan denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali. KKM sentiasa peka dan prihatin terhadap perkara-perkara yang boleh mengancam keselamatan pengguna dan menegaskan bahawa tahap keselamatan dan kualiti makanan sepanjang Ramadan adalah terkawal. Nombor 2. Seorang ibu tunggal didenda RM500 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Magistrik kerana membuat laporan palsu kononnya diragut bulan lalu. Rafizana Razak yang juga orang kena saman didakwa membuat laporan palsu itu kerana bimbang didenda oleh Jabatan Pendaftaran Negara akibat kehilangan kad pengenalan. Razana membuat pengakuan bersalah selepas pertuduhan dibaca jurubahasa di hadapan Magistrik Suhaila Syafiuddin. Mengikut pertuduhan, dia didakwa memberi maklumat palsu kepada pegawai penyiasat di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Batu Pahat pada jam 11.42 pagi 27 Februari. Beliau didakwa melakukan kesalahan dan boleh dihukum mengikut Seksyen 182 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan penjara 6 bulan atau denda RM2,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Berdasarkan fakta kes, pegawai penyiasat menerima laporan daripada OKS memaklumkan dia diragut lelaki tidak dikenali. Dalam laporan itu, OKS memberitahu dia kehilangan wang tunai, kad pengenalan, kad bank dan beberapa barangan berharga. Polis mula menjalankan siasatan sebaliknya menimbulkan keraguan terhadap laporan dibuat OKS. Selepas ditanya, OKS memberitahu dia membuat laporan palsu kerana kad pengenalan hilang. Pendakwaan dilakukan timbalan pendakwa raya Farah Wahidah Muhammad Sarip manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Selepas mempertimbangkan rayuan dan hujahan pihak pendakwaan, Mahkamah menjatuhkan denda RM500 dan perintah menjalani hukuman penjara 14 hari jika gagal membayarnya. Nombor 1. Seorang warga emas ditahan selepas dipercayai mengeluarkan kata ugutan bunuh ke atas Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh. Lelaki berusia 68 tahun yang juga pemilik sebuah bengkel membaiki kereta di Bukit Duyung, Melaka ditahan selepas menghina dan mengugut untuk menembak Dr. Muhammad Akmal susulan kelantangan dalam isu kalimah Allah di stok yang dijual di rangkaian pasar mini KK Mart. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Asisten Komisioner Christopher Patik berkata, polis menerima laporan daripada seorang lelaki pesara kerajaan berusia 62 tahun jam 10.21 pagi. Katanya pada 20 Mac lalu kira-kira jam 3 petang ketika pengadu berada di sebuah bengkel kereta Bukit Duyung.
Seorang lelaki yang juga pemilik bengkel itu dikatakan tidak berpuas hati dengan Dr. Muhammad Akmal dalam isu kekemat. Suspek didakwa memberitahu Ketua Pemuda UMNO banyak cakap lebih-lebih dalam isu kekemat. Satu hari dia pasti kena tembak kasih mati. Pengadu hanya berdiam diri dan tidak melayan lelaki terbabit. Tidak berpuas hati dengan ugutan itu, pengadu membuat laporan di Balai Polis Kandang selain bimbang keselamatan Dr. Muhammad Akmal. Susulan itu, kes Tupang berkata polis menahan suspek di kawasan Kandang kira-kira jam 4 petang pada hari sama laporan diterima. Katanya pegawai penyiasat sedang mendapatkan maklumat lanjut berkaitan kes disiasatan dilakukan mengikut Seksyen 506 Kanun Kesiasaan. Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 7 tahun atau denda atau kedua-duanya. Suspek dibebaskan dengan jaminan polis atas faktor kesihatan.